Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Company NDIY Malaysia. Hari ini saya nak share tentang pemasangan DB untuk sistem kuasa solar. Dan kotak DB untuk sistem solar ni sebenarnya sama saja dengan sistem pendawaian elektrik dalam rumah kita. Dan kita akan gunakan peralatan yang sama. Dan bagi tuan-tuan yang tak ada planning pun nak gunakan sistem kuasa solar, tuan-tuan boleh gunakan kaedah yang sama yang saya akan tunjukkan hari ini untuk buat wiring dalam rumah. Tapi sebelum tu saya nak update dulu tentang testing solar charge controller yang murah ni. Yang ni solar charge controller 30A. Harga dia tak sampai RM50, tapi berdasarkan test yang saya buat sebelum ni, nampaknya solar charge controller ni memang berkualiti dan performanya hampir sama dengan solar charge controller yang branded ataupun yang lebih mahal. Kalau kita tengok ni pun bateri dah full charge. Maksudnya solar charge controller yang murah ni mampu untuk charge sistem yang ada ni hanya dalam masa 1 hari. Dan bateri yang kita ada bateri 12V 200mAh dan solar panel 200W. Okey, memandangkan bateri ni dah penuh, jadi untuk kita tengok berapa current yang kita dapat, kita kena sambungkan kepada load. Dan saya dah sambungkan kepada inverter dan juga kipas. Kita akan onkan kipas ni. Okey, bila kita dah sambungkan kepada load, kita dah onkan kipas angin, barulah kita boleh tengok berapa current yang charge controller ni draw daripada solar panel. Dan sekarang kita dapat 10.5 hingga 11A. Cuma satu kelemahan solar charge controller ni, dia tak ada display untuk berapa current yang masuk. Jadi saya terpaksa sambungkan external meter ni, baru kita boleh tengok berapa M. Sekarang ni dah 11A. So bagi saya solar charge controller ni memang okey. Kalau tuan-tuan nak beli yang cari charge controller yang murah, yang agak budget, bolehlah beli yang ni. Untuk dapatkan ini boleh tengok link dekat video description. Okey, bagi yang masih baru dengan sistem kuasa solar ni, dalam sistem kuasa solar kita ada solar panel untuk menghasilkan tenaga elektrik, kemudian tenaga tersebut akan disimpan ke dalam bateri. Daripada bateri kita sambungkan kepada inverter dan inverter ni akan keluarkan output AC 240V sama dengan current elektrik atau bekalan TMB yang ada dalam rumah kita. Kemudian nanti DB ni kita akan pasang pada kita punya inverter ni. Mungkin kita akan pasang pada bahagian ni. Okay, sistem pendawaian AC current 240V ni memang agak berbahaya kalau kita tak buat dengan betul dan selamat. Jadi untuk ni kita akan ikut garis panduan pendawaian elektrik di bangunan kediaman daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Tapi malangnya garis panduan tu tak dapat saya tunjukkan dalam video ni sebab garis panduan tu memang hak cipta terpelihara dan tidak boleh ataupun tidak dibenarkan untuk mengeluarkan mana-mana bahagian dalam panduan tu dalam apa jua bentuk. Tapi jangan risau, saya akan letakkan link dekat video description untuk tuan-tuan download garis panduan tersebut. Dan bagi yang malas nak membaca, lepas bila dah siap DB nanti kita akan buat wiring untuk lampu, untuk plug point ataupun untuk soket alir keluar, sama macam kita buat wiring kat dalam rumah. Tapi untuk wiring tu kita akan buat dalam video yang lain sebab video ni hanya fokus untuk kita siapkan kita punya DB box ni saja. Okey, untuk peralatan pertama kita perlukan DB box, yang ni DB box 8W. Untuk MCB kita ada 2 MCB 10M ataupun C10 dan juga 2 MCB 20M C20. Yang C10 ni untuk lampu dan juga kipas dan C20 ataupun 20M ni untuk kita punya soket plug ataupun soket alir keluar. Untuk RCB dan juga main switch saya gunakan RCCB 40M dan juga main switch 40M. Untuk pemasangan first kita akan pasangkan dulu MCB, RCCB dan juga main switch ni ke dalam kita punya DB box ni. So saya akan buang dulu dia punya cover ni. Okey, yang ni bahagian bawah, jadi saya akan pusingkan. Dan yang paling hujung sebelah kanan ni kita akan pasangkan main switch. First kita buka dulu dia punya lock ni. Kemudian kita cakutkannya. Tolak balik lock tadi. Jadi dah siap satu untuk main switch. Kemudian RCCB sama juga ada lock ke bawah ni. Untuk MCB saya akan pasangkan C20 kemudian baru C10. Jadi yang ni kita pasangkan dulu C20. Kita ada 2 biji C20. Satu dan lagi satu C20. Yang paling hujung kita pasangkan dengan yang C10. Dekat bawah ni ada 2 terminal bus bar, yang ni ada 4 lubang, yang ni ada 5 lubang. Jadi yang ni saya akan gunakan sebagai earthing, yang ni sebagai sambungan untuk wire neutral. Saya pilih yang ni untuk jadikan sebagai earthing sebab yang ni cuma ada 1, 2, 3, 4 dan kita ada 4 MCB. Jadi setiap MCB akan ada untuk sambungan kepada plug point dan dia akan ada earthing yang berlainan.
Dan yang ni pula saya pilih untuk jadikan neutral sebab dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 4 untuk sebagai neutral kepada setiap MCB, dan yang lagi satu ni adalah sambungan pada RCCB ataupun sebagai main untuk neutral. Okey, untuk kabel berdasarkan pada garis panduan tu, saiz kabel yang kita gunakan untuk litar utama ni adalah sama ada 16mm ataupun 25mm. Tapi untuk ni saya cuma gunakan kabel saiz 16mm. Basic idea untuk sambungan ni, ini adalah kita punya main switch. Main switch ni input akan masuk pada bahagian bawah, kita ada live dan juga neutral. Kemudian akan keluar masuk ke dalam RCCB. Yang akan keluar barulah sambung kepada kita punya MCB. Jadi untuk yang ini adalah sambungan untuk kabel neutral, yang ni adalah untuk sambungan kabel live. Live ni dia akan keluar kat sini dan akan masuk ke dalam kita punya RCCB. Jadi first kabel saya akan buat jumper kabel daripada output daripada main switch ni masuk ke dalam RCCB. Untuk live kita akan gunakan kabel yang berwarna merah ni. Jumper kabel untuk live dah siap. Jadi sekarang kita akan sambungkan dekat output dekat kita punya main switch ni kepada kita punya RCCB. Ni live. Kita sambungkan pada live. Pastikan sambungan ni betul-betul ketat supaya tak berlaku spark. Kemudian untuk kabel neutral ni pun sama juga, kabel 16mm. Kita akan buat jumper. Jumper neutral tadi kita sambungkan daripada neutral dekat kita punya main switch kepada kita punya RCCB. Dan pastikan ketat. Jadi sekarang kita dah ada sambungan kabel neutral dan juga live untuk jumper di antara kita punya main switch ke RCCB. Output live pada kita punya RCCB ni perlu disambungkan kepada setiap MCB yang kita ada ni. Kita ada 4 MCB, jadi kita akan gunakan bus bar ni untuk sambungan daripada live dekat kita punya RCCB kepada setiap MCB. Dan pastikan kita skru dengan ketat. Jadi sekarang ni setiap MCB ni ada sambungan kepada live. Ok, just untuk make sure yang kita ada solid connection pada setiap MCB, saya akan test dengan multimeter ni. Saya dah setkan kepada continuity. 1, 2, 3, 4. Kita cuba upkan breaker ni. Ok, kita dah ada solid connection. Kemudian lagi satu jumper kabel daripada output neutral dekat kita punya RCCB ke kita punya terminal untuk neutral. Ini pun sama juga, kabel 16mm. Saya gunakan warna hitam sebab kita nak follow color code. Sebab ni memang color code yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Untuk live warna merah dan untuk neutral warna hitam. Okay, sambungan asas untuk DB ni dah siap. Tapi sebelum saya mountkan kita punya DB ni pada kita punya wiring bay ataupun kita punya learning board, saya akan test dulu semua connection ni. Saya akan upkan breaker. Kita kena pastikan antara neutral dan juga live ni mesti tak ada sambungan ataupun tak berlaku short circuit. Okay, nampaknya semua okey. Kemudian untuk incoming, okey, inilah sahaja beza antara sistem kosa solar dengan sistem wiring di rumah kita. Kalau sistem wiring rumah kita, incoming source kita adalah daripada TMB, daripada meter ataupun daripada cutout fuse. Tapi untuk sistem kosa solar ni, incoming adalah daripada kita punya inverter. First kita akan pasangkan dulu kabel untuk incoming ni. Kabel yang sama, kabel saiz 16mm. Okay, pastikan sambungan betul, neutral kepada neutral dan live kepada live. Kabel incoming tadi saya dah masukkan ke bahagian belakang dan dia masuk balik dekat bawah ni. Dan cuma sekarang ni kita ada satu masalah untuk kita sambungkan kabel ni pada inverter. Bahagian output AC dekat inverter ni dia tak ada terminal untuk kita sambungkan kabel yang besar. Dia cuma ada universal plug. Biasanya kita boleh sambungkan kepada plug 3 pin. Tapi masalahnya kabel ni memang terlalu besar. Jadi untuk testing saya dah strip kabel ni, saya akan masukkan ke dalam lubang ni. Ini memang agak membahaya tapi hanya sekadar untuk testing. Tapi kalau untuk permanent installation memang saya tak galakkan.
sekadar untuk test, tak ada masalah. Pastikan inverter dalam keadaan off dan kita turunkan breaker untuk sambungan ke bateri, kita turunkan. Saya dah buat sambungan sementara untuk testing. Jadi kita boleh naikkan breaker dan kita cuba onkan inverter ni. Inverter dah on, jadi kita akan test tengok ada tak supply. Okey, ada. Nyala. Dan sekarang kita akan test dekat bahagian neutral, kita tengok ada tak supply. Itu orang komen sebab dia bagi tahu dekat inverter dia output neutral tu ada api ataupun ada current. Okey, biasanya untuk inverter yang murah ni dia gunakan floating neutral. Maksudnya kadang-kadang kita check dekat neutral ni memang ada api, letak spam pun dia akan menyala. Itu normal untuk inverter yang murah. Dan biasanya kalau untuk generator pun ada generator yang floating neutral dan ada juga yang bonded neutral. Dan kalau untuk inverter yang mahal, kebiasaannya dia punya neutral ni dia dah bonded. So dekat bahagian neutral ni memang takkan ada api ataupun takkan ada current. Okay, kita check pula dekat kita punya main switch ni. Okay, dah ada supply. Untuk test lagi saya akan pasangkan soket outlet untuk tripping plug ni. Jadi saya akan matikan dulu inverter, kita turunkan dulu breaker. Tapi untuk ading kita belum buat lagi grounding chamber. Nanti tengoklah kalau sesuai saya buat dekat sini, saya akan buat grounding chamber. Memang masalah sebab dekat bahagian depan rumah ni semuanya dah cement, tak tahu kat mana saya nak buat grounding chamber. Tapi tengoklah nanti, benda tu bagus juga kalau kita share. Tapi untuk test ni kita tak akan gunakan ading lah sebab kita belum ada lagi grounding chamber. Dah siap pasangan outlet socket untuk tripping plug. Jadi kita akan upkan balik breaker untuk inverter. Kemudian kita akan onkan inverter. Dalam DB box kita upkan kita punya main switch. Kemudian RCCB. Kita test dulu RCCB ni. Okey, nampak berfungsi dengan baik. Kemudian kita upkan MCB untuk kita punya plug point. Okey, untuk test kita akan test dengan grinder ni. Maximum power 720 watt. Tak pada speed maksimum. Okey, berfungsi dengan baik. Okey, nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Dalam next video kita akan sambung lagi untuk kerja-kerja wiring dan sebagainya. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.